Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata wa qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada bagian yang terakhir tentang kitab Al-Hikam. Cuma yang perlu kita ketahui Imam Al-Ghazali pada bahagian akhir daripada kitab ini tentang seseorang yang mengkritik tidak setuju terhadap apa yang ditulis. Imam Ghazali keras daripada apa yang saya baca dan cuma tak balik itu pada bahagian yang mana sebab adalah lalu ketika Imam Al-Ghazali barang siapa yang melakukan demikian maka dia telah dikasih syaitan. Maka kerana Imam Al-Ghazali mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, begitu juga syariat Islamiyah. Iaitulah apa yang ditulis di sini lurus betul sahih di sudah akidah dan juga syariah. Pada ini disusun sah sampai menunjukkan bahawa itulah yang diamalkan oleh baginda Rasul. Seperti mana pada bahagian awal itu kita bersyukur Rasul sehingga diajar kepada kita tentang adab-adab yang sungguh-sungguhnya pada baginda Rasul dan Allah Ta'ala mengususkan. Dan lebih-lebih lagi Imam Al-Ghazali telah mengingatkan semua daripada apa yang ditulis dia. Tidak lain mereka itu adalah kunci seseorang muamalah, itulah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi ilmu kemodenan disebabkan ilmu yang moden ini pun menjadi tradisi dengan bahasa-bahasa yang baru. Walaupun itu adalah bahasa tersebut tidak mengubah dasar-dasar ilmu tradisi secara klasik turaf. Seperti mana contoh pada bahasa yang baru disebut psikologi dan beberapa lagi nama yang baru-baru. Tetapi apapun psikologi itu dikembalikan kepada objektif dia, kembali adalah kepada babnya tasawuf. Bahkan objektif itu sendiri pun bahasa yang moden yang ditradisikan, maksudnya adalah natijah terakhir. Seperti pada contoh kalau ditanya kepada kita apakah objektif yang kita belajar ilmu tasawuf, makanya kesan daripada pembelajaran ilmu tasawuf. Kepentingan itu lain, kepentingan itu dilihat. Kepentingan ini maksudnya mahu tak mahu kita kena belajar supaya itu penting. Jangan dilihat natijah nanti kita objektif belajar. Ini disebut sebagai kepentingan mempelajari ilmu. Cuma apa yang kita pelajari bukan sekadar kitab ini, kitab yang baik juga. Bahkan daripada sebagian ilmu Islam itu antara ilmu yang menjadi dasar daripada segala ilmu. Secara lahirnya, kalau ditanya berapakah seluruhnya dasar ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi kita untuk mempelajari, ya, lalu ulama akan jawab Allah Muhammad. Seperti mana Imam As-Suyuti mengatakan bahawa aku telah melihat 70,000 ilmu di dalam surah Al-Fatihah. Imam As-Suyuti. Di sini kita berikan dengan akal kita. Kalau sekiranya satu ilmu itu dibahaskan satu buku surat secara ringkas, maka memerlukan 70,000 buku surat untuk perbahasan surah Al-Fatihah. Dia tidak mustahil disebabkan surah Al-Fatihah sendiri bukan hidup bagi semua kita, bukan sekadar yang Quran, hidup bagi semua kita samawi, termasuklah semua.
Surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sehingga Imam Suyuti mengatakan di Lauhul Mahfuz yang pertama ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di Lauhul Mahfuz. Sehingga ulama kita pun ditanya apakah jumlahnya seluruh badannya ayat-ayat wahyu macam Quran lebih dalam riwayat. Berapa jumlah seluruh ayat-ayat wahyu di Lauhul Mahfuz yang turun kepada para nabi rasul makturat kepada Allah. Yang pertama dasar ilmu mesti waktu seluruhnya dasar ilmu Wallahu a'lam. Berapakah jumlahnya wahyu yang turun pada para nabi rasul? Wallahu a'lam. Kerana aku yang jauh dari kesyak. Tapi mengikut ahli kesyak mengukur dasar ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita sejumlah 100 juta 29,600 ilmu. Satu dasar ilmu pecah dan kita tahu berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu ilmu. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan juga. Manakala di Lauhul Mahfuz Quran turun daripada itu. Yang muktamad lebih dalam riwayat terhadap ayat ini telah langsung tak masuk Lauhul Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabi, para rasul. Lalu di antara mereka diturunkan ayat-ayat seperti mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua sampailah di dalam jinnati wan nas ayat ke-6236 ayat. Mengikut kira ulama kuat perkiraan itu. Tetapi seluruh pada wahyu yang ada di Lauhul Mahfuz ayat itu satu-satu semua lebih 200,000 ayat. Ini pemadali kesyak untuk keteradaban. Dan di Lauhul Mahfuz apa yang kita pelajari itu yang pertama kita ilmu yang kita belajar adalah ilmu di Lauhul Mahfuz. Yang kedua keluar daripada Lauhul Mahfuz terhadap dia boleh ubah. Disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala cipta qalam benda yang boleh takdir dan ilmu Allah yang Allah kendaki saja. Lalu ditulis. Bila ditulis maka ada dalam Lauhul Mahfuz. Cuma qalam yang dicipta oleh Allah itu sejumlah 360 qalam. Cuma menulis sehingga ada yang 360 lauh. Tapi Lauhul Mahfuz satu. Jadi apa sahaja yang ditulis di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala contoh Lauhul Mahfuz dengan firman Allah, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Aku tak ubah dengan apa yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Oleh kerana itulah pada Mi'raj Nabi kata, aku mendengar tulisan qalam. Aku mendengar tulisan qalam. Bila Nabi dengar, ketika mana Allah mohon kepada Allah agar dikurangkan jumlahnya solat. Mula-mula yang solat kita fungsi dan salawat 50 solat. Bukan 50 waktu, 50 kali solat tetap dalam 5 waktu. Lalu Rasulullah mohon kepada Allah pengurangan jumlah. Allah bagi kurang, lalu Nabi dengar tulisan qalam tulis. Apa maksudnya? Perubahan itu ditulis. Tempat itu Rasulullah SAW mohon kurang lagi, diberi kurang, lalu Nabi dengar lagi qalam tulis. Apa maksudnya? Mengubah lagi jumlah. Jadi Nabi kata mendengar tulisan qalam. Tapi di sini bukan di Lauhul Mahfuz, luar. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada Nabi kita satu solat, 5 solat, 5 kali solat sehari semalam. Nabi Musa alaihissalam perintah untuk syurga, minta kurang lagi sebab umat perlu waktu. Itu pun berat dan kuat.
Sebelum Rasulullah dapat sebelum Rasulullah SAW dapat temu kepada Nabi Musa, Allah dah bagi tahu kepada Rasulullah, ma yubaddalul qawlu ladayya, dalam jumlah itu. Maksudnya apa? Nabi tak dengar ada tulisan orang disebabkan yang lima ni ada di Lauhul Mahfuz. Sebab dia tak berubah. Apa maksudnya? 50 waktu di luar Lauhul Mahfuz boleh kerana boleh minta kurang. Sebab apa? Ini takdir yang boleh berubah. Sebab di mana firman Allah, yang Allah ma yasha wa yusbit. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghapuskan takdir sekiranya dia berkenan. Wa yusbit ataupun dia tentukan dan tak ada perubahan. Bila tidak berubah, maka ini berada di Lauhul Mahfuz. Ini menunjukkan bahawa Allah telah tetapkan kepada kita solat memang 5 waktu itu berada di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi sekiranya Rasulullah SAW tak minta kurang, kita akan solat 50 waktu di luar Lauhul Mahfuz. Walaupun itu bahagia kita, kerana 50 ini tak ada dalam di Lauhul Mahfuz. Andai kata pada zaman Rasulullah, memang Rasulullah dan para sahabat solat 50 kali solat sehari semalam, masih lagi boleh mohon kepada Allah. Ya Rasulullah, sesungguhnya solat 50 kali sehari semalam ini memberatkan kami, mohon agar Allah Subhanahu wa taala kurangkan jumlahnya. Boleh saja, tapi Rasulullah SAW terlebih dahulu minta kurang buat ke atas. Tak minta kurang di sini, sebab bila turun di sini, yang Lauhul Mahfuz tiba. Itu salah satu contoh perbezaan takdir yang boleh berubah dengan takdir yang tidak berubah. Itu. Begitu juga ilmu yang kita pelajari. Yang perlu kita ketahui ada dua. Satu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beri tanpa melalui dia pembelajaran, tanpa melalui dia usaha. Ini sama konsep dengan rezeki. Ada rezeki Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita tanpa usaha. Dan bila Allah bagi di takdir kongsian, yang kita usaha boleh uji. Yang Allah bagi tanpa kita usaha, memang tak boleh kongsi. Seperti mana contoh Allah bagi mata, tak kongsi kita. Tangan kaki tak kongsi, jantung, nyawa, nafas tak kongsi kita. Itu benda Allah Subhanahu wa taala adalah bagian usaha kita untuk dapatkan mata. Tidak. Kekuatan pada tubuh pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki juga tanpa dengan kita usaha. Bahkan ada kalanya kita mendapat satu sumbangan, orang ajak makan, itu pun kita tahu usaha tengok makanan datang ke kita. Bahkan dia jemput makan, kita tak masak pun berkata tu. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Tanpa usaha mencari, tanpa usaha mendapatkan, tanpa usaha memasak, tiba-tiba makanan dah sampai. Satu lagi jalan adalah Allah takdirkan buat kita mesti usaha. Mana dia takdir ini dekat mana? Di dalam Lauhul Mahfuz atau di luar? Sebab Lauhul 360 cuma berkaitan ajal, semua ada kat Lauhul Mahfuz. Tak boleh ubah. Tak boleh diubah. Ini yang di Lauhul Mahfuz, contohnya usia kita mati umur 80. Itu di Lauhul Mahfuz. Di luar Lauhul Mahfuz, lauh yang lain adalah 70. Kedua je. 70, 80. Lalu kita menghubungkan tadi syarat rahim. Kita berdoa, ya Allah panjangkan umur agar aku dapat beribadah lagi padamu. Allah kira, dia pergi ke Lauhul Mahfuz, dapat tahu orang berpuluh. Sekiranya kita tak mohon begitu, kita pun tak mahu, ya Allah, apabila telah sampai ajal, pun tidak. Orang ambil ajal 70. Itu yang kata Rasulullah bahawa siratul rahim dapat panjangkan usia yang di Lauhul Mahfuz. Jadi kita nak kena faham sebab takdir Allah Subhanahu wa taala dia tak bukan satu takdir banyak.
Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada takdir yang tak akan boleh berubah. Ajal yang terakhir itu wa ajalun musamma. Sebab ajal dua. Satu ajal saja, satu lagi wa ajalun musamma, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tauhid. Itu tak boleh berubah. Jadi syarat satu yang telah ditetapkan oleh Allah di tauhid adalah ketetapan tentang kita ada rezeki, ada ilmu yang kita kena belajar dan usaha carinya. Kenapa Allah takdirkan demikian? Kerana di ilmu yang saya sebutkan tadi banyak sangat. Lalu barang siapa yang nak memilikinya, maka Allah takdirkan usaha. Seperti mana rezeki jadi ada juga yang kita usaha mendapatkannya. Sehingga Allah tetapkan dapat sebab usaha itu jalan. Bila kita tak berusaha, kita tak dapat. Sebab apa? Allah tetapkan kalau kamu tak usaha, aku tak bagi. Allah tetapkan kalau usaha, bagi itu ketetapan. Begitu juga ilmu tadi. Kita berusaha belajar, kita dapat tahu. Kalau kita duduk diam, kita tidak akan tahu. Kecuali ilmu yang Allah bagi, tak berusaha. Salah satunya firasat. Kalau adalah tinggi-tinggi itu kasyaf dan tinggi, rendah-rendah di firasat, naluri ilham bisikan daripada malaikat, naluri ilahi. Naluri ini bila kita rasa lapar, kita cari makan. Lepas tu dia terus duit ada. Ada. Bau yang berani cari. Itu naluri. Haus. Tengok ada duit kat beli air. Bahkan orang ini tengah padang pasir sekali pun. Membawa naluri nak cari air di tengah padang pasir. Dan isinya dalam botol dia. Naluri. Ini adakah berusaha belajar? Tak perlu bagi itu. Allah Subhanahu wa taala beri naluri. Firasat itu nak ada kena satu ketentuan keyakinan dia, tetapi firasat itu dia betul. Sebab dia lihat daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu tak perlu belajar. Itu. Tetapi yang lain-lain kena dipelajari. Bukan sekadar belajar. Allah Subhanahu wa taala perintah kita. Ilmu yang kita pelajari mesti ada bahasa kita penghayatan. Penghayatan adalah ilmu terbaiknya sebab semua ilmu bukan kepada ma'rifatullah. Semua sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita daripada semua daripada wasilah pada ma'rifah kembali pada bahagian hati, bahagian jiwa, bahagian perasaan. Disebabkan dalam hati manusia itu bukan sekadar dalam qalbu, hati itu pusat sebenarnya. Sekadar ilmu yang kita pelajari, ada kala kita tak sampai situ, kita tak sampai situ, kita pun tak tahu apa kita belajar sebab dia tak sentuh hati. Ilmu yang dipelajari sampai pada hati dia, maka terkesan. Dia memberi kesan. Saya berikan contoh sebab ulama bagi contoh bahawasanya hati itu mempunyai daerah wilayah. Maknanya hati kita ibarat macam sebuah negeri. Lalu di dalam negeri itu ada daerah, ada wilayah. Dan bila kita pun percaya memasuki pintunya akan pergi pada pusat tadi, maka di bawah kita ke daerah ini wilayah itu. Sehingga dalam hati itu ada wilayah yang paling dalam sekali yang disebut sebagai fuad. Fuad itu wilayah yang paling dalam sekali. Cuma sebelum nak masuk ke dalamnya hati, mesti melalui pintu. Nak masuk ke dalam satu negeri, mesti melalui pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya bagi hati itu namanya adalah sudur, sadr. Kemudian di dalam bagian-bagian hati itu pula, sampai kepada puncak hati itu adalah sirrun, sir.
Lalu di sini lah ulama kata, bila kamu berusaha dapatkan ilmu, kunci ilmu adalah menerima bahagian hati kamu. Kalau ditanya mengapa belajar, tapi kan belajar dan tak tahu apa yang dia belajar, sebab tak masuk daerah-daerah itu semua. Tak masuk. Dia sekadar masuk di mana? Loop. Loop tu kulit saja. Dia tak masuk betul dalam pusat. Apa maksudnya? Kita diri di pintu gerbang sebelah negeri, tak masuk pun dalam negeri itu. Tak masuk dalam wilayah dia, tak masuk dalam daerah. Maka oleh kerana itu kita tak menguasai ilmu tersebut. Seperti mana contoh apabila kita beribadah, maka diperintah bagi kita niat seperti mana suara Allah sahaja pada subuh orang kan begitu. Jadi soalan nak tanya, bila kita niat di mana dia? Ulama sepakat di hati. Ulama sepakat di hati. Tetapi yang memberi ruang pada jiwa untuk merasa ini, merasai halawah, kemanisan dalam niat itu sendiri, kena bawa niat tadi, bukan sekadar di hati, tapi masuk sampai ke sir. Kau terasa sungguh kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kaedah itu. Jadi ilmu yang kita belajar ini bukan sekadar kita baca, oh Imam Ghazali kata ini amalan. Sebenarnya kena masuk sampai ke dalam hati kita. Walaupun kita tak percaya dan membawa sampai kepada lubuk hati puncaknya, tetapi biar masuk ke dalam hati. Disebabkan ini semua ma'rifah. Ia adalah ma'rifah, iaitu wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana ilmu ini bila masuk dalam hati, dia menjadi puncak kita di hadapan Allah. Barulah kita dapat pahala yang ada pada orang yang ada ilmu. Sehingga ilmu yang kita share ini jariah. Disebabkan bukan semua ilmu kita kena tahu, kita kongsi dapatnya jariah. Seperti mana orang yang share dalam mana-mana media itu bukan semua kalau jadi jariah. Sebab kalau tasawuf mengatakan maksud Nabi Rasulullah Rasul, bila mati anak Adam putuskan semua akal. Antara tak putus pada jariah, ilmu nafi'at yang memberi manfaat. Dalam tasawuf mengatakan bahawa ilmu yang memberi manfaat yang dapat pada jariah mati, ilmu jalan-jalan adalah ilmu itu dah sampai ke dalam hati dia. Oh jariah. Apakah dalilnya? Pada pembacaan ghairu mamnun, pada mereka berjalan dan putus. Mengapa? Dalam hati. Mengapa dia boleh masuk dalam hati? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tegur kita, kita berubah. Seperti mana dulu para sahabat Rasulullah beramal. Mereka beranggapan amal itu dapat pahala, dapat ganjaran. Sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, alam yakdir ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Hai kamu orang beriman, bila masanya lagi akan hati kamu masuk mahu khusyuk terhadap apa yang kamu singkirkan, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Quran yang kamu baca, ibadah yang kamu lakukan, sikit-sikit yang kamu baca, mana an-takhsha'a qulubuhum, manakah ketundukan khusyuk kamu pada hati kamu, dan Allah SWT qulubuhum, hati, qalbu. Jadi maksudnya apa? Ilmu tentang zikrullah, ilmu tentang solat, semua ilmu-ilmu ibadah, termasuk ilmu yang sabit daripada kitab Allah, yang mesti masuk an-takhsha'a qulubuhum, kena masuk dalam hati kamu. Bila masuk dalam hati, kita mati bahagia hujan. Inilah yang diamalkan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Itu baca ilmu mereka luar biasa. Nampaknya setiap kali mereka belajar sifat ilmu itu dalam hati. Sehingga kata Imam Syafi'i, bahawasanya bukanlah ilmu itu pada kutub, pada kitab-kitab, tetapi ilmu itu fis sudur, itu dalam hati. Hakikatnya ilmu di situ. Jadi apa saja yang kita belajar, apa saja yang kita hadapi padanya, usaha mencari ilmu tidak lain melainkan mesti sampai kepada
qulubuhum, hati. Seperti mana contoh para sahabat Rasulullah pun zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi zikir mereka tak masuk dalam hati. Tak masuk. Siapa yang kata? Allah yang kata. Tidak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, riwayat. Kata Abdullah bin Mas'ud bahawasanya kami ni lalai dalam hati. Walaupun zikir, walaupun solat, tapi sebenarnya kami lalai. Apa maksud lalai? Khusyuk tak ada. Kami zikir banyak-banyak, tapi tak ada khusyuk. Kadang zikir itu di lidah, tapi apa yang dizikirkan masuk subhanallah atau tak ada dalam hati. Solat, Allahu Akbar. Solat siang malam. Bahkan ada di antara sahabat, mula daripada turunnya wahyu lebih kurang 17 tahun Allah turunkan ilmu kaki. Kerana apa? Sebab para sahabat Rasulullah berhajri dan masuk Islam di Mekah. Lepas tu hijrahnya Rasulullah masuk ke Madinah. Bila masuk Madinah dalam beberapa tahun mereka rasa seimbang, selesa itu. Macam kita juga kan. Selesa dia nak makan apa boleh dapat. Duit buat jadi simpan dan buat selesa. Boleh buat ini, boleh buat itu. Boleh rumah buat beberapa bilik. Rumah Rasulullah satu bilik dia pun rumah Aisyah. Lalu kita dah terasa demikian, selesa itu ada. Maka boleh fikir besok nak makan apa, nak makan tu lah. Itu selesa. Jadi bukan sekadar kita hari ini, contohnya para sahabat itu sama. Para sahabat itu. Lalu bila dalam keadaan demikian selesa, keselesaan bawa masuk dalam hati. Lalu mereka berbina rumah itu rumah indahnya rumah. Baca kita hari ini, baiti jannati, rumah syurga. Lalu masuk dalam kesan, masuk ke kebun, masuk ke ladang, apa yang itu nak tengok penuh satu bukit kambing dia masuk ke dalam. Lalu bila zikrullah subhanallah, 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 kambing duduk dalam hati. Subhanallah, subhanallah, hingga rumah dia nak naik 4 tingkat bagi itu. Allahu Akbar, saudara. Pada itu ingat dan bisnes dia, ingat perniagaannya, ingat itu, semua dah masuk dalam. Dibiarkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Allah tegur kami, alam yaqinin ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hai kamu wahai orang beriman, yang kamu akui kamu beriman, selesa sungguh rasa beriman. Bilakah lagi masuknya hati kamu nak khusyuk terhadap apa yang kamu zikirkan? Zikrullah, begitu juga apa yang Allah sebutkan di Al-Quran. Tanpa dia sekadar baca, tak masuk dalam hati kamu ke? Allah tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba. Kecuali kerana itu Allah tegur yang kami dengan ayat ini kata para sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kita tak cakap kita sahabat Nabi. Disebabkan kalau sekiranya sahabat Nabi kedudukannya istimewa di sisi Allah dan Rasul, ditegur tak kata lagi lebih dari kita daripada sahabat Nabi, bukan lebih daripada tabaqah maqam kedudukan, lebih lagi lah kena tegurnya. Jadi di sini nak ulama tasawuf kata dasarnya ilmu ini. Sebab ulama kita sering ditanya tentang fakir sebenarnya tak ingat. Bila keluar soalan tak tulis, tak keluar. Itu tak keluar jawapan. Kadang-kadang dia study sepanjang malam. Dapat kata soalan yang apa yang dia study. Tak jawab, tak keluar. Lupa dia. Kenapa kata dia? Kerana matlamat dia, tujuan dia study itu bukan untuk Allah. Dia nak beri jawab soalan untuk Allah Ta'ala. Kita masuk dalam hati jadi wasilah agar dapat makrifat.
Itu. Bila dapat makrifah, bagi dia 1000 soalan dia tak boleh jawabnya sebab apa? Semua masuk dalam hati. Dah jadi makrifah. Tidak ada masalah. Menjadi masalah kalau sekali demikian. Tujuan tertentu duniawi. Tujuan itu. Seperti mana saya bagi contoh. Ilmu tentang jiwa, tentang hati, tentang tabiat manusia, perangai manusia. Itu disebut psikologi. Psikologi. Cuma ada psikologi barat. Psikologi Islam. Bila masuk psikologi Islam, psikologi itu dah masuk tasawuf. Sebab tasawuf itu cerita tentang jiwa. Cerita adalah hati. Cerita tentang kerohanian. Itu psikologi. Cuma, walaupun kita belajar, kita tak boleh nak amal. Melainkan sekian psikologi Islam kita amal. Yang barat sudah diamal sebab di sekolah-sekolah. Cuma mengamalkan psikologi Islam. Sehingga orang yang tak sepatutnya rasa malu dia. Kita tak boleh malu ke orang. Dalam Islam dilarang. Kita malukan sehingga malu di hadapan orang ramai. Kita marah, malu dia. Lalu orang pun tengok. Dalam Islam dilarang. Tapi kalau di barat macam itu, malukan dia. Psikologi barat ajar kita. Hidung keping di lidah ini, di mulut di hidung. Semua ada tanda-tanda. Tak tahu dia ada semangat macam di muka dia. Kalau dia sedih macam di muka dia. Kalau sekiranya dia bimbang macam deg-degan. Kalau dia sedang menahan sakit macam di muka dia. Lalu bila datang kepada ahli psikologi, dia muka dia. Oh, tulis. Dia ni dalam keadaan sekian. Saya pun belajar itu kita tahu. Tapi dari Islam tak boleh. Disebabkan apa? Rasulullah kata senyum itu sedekah. Maksudnya kita sedih pun senyumlah. Bila kita senyum, mana tak Allah tahu kita sedih. Tapi saya kalau di barat, kalau orang itu memang sedih, kena buat sedih. Jangan dia senyum, jadi gila. Dan kalau di barat itu pasal kita tengok orang barat, kalau dia terkejut, dia kena buat cara terkejut. Kalau dia sedih, dia kena buat sedih. Muka dia. Dia tak boleh bohong. Itu dia ajar dia. Tapi dalam Islam itu disebabkan Rasulullah adalah antara Nabi Rasul yang sangat bimbang tentang umat dia. Kadang-kadang tertidur tapi Nabi sendiri. Tapi bila bertemu para sahabat, dia senyum dia. Pada hatinya dalam keadaan kebimbangan, kesedihan, macam-macam lagi. Sampai Allah berfirman pada ayat surga, qauluhu ya Muhammad janganlah bersedih dalam mereka cakap. Para sahabat itu mengajar Rasulullah, Nabi gembira, Nabi tak sedih pun. Pada Nabi sedang sedih. Apa maksudnya? Itu psikologi Islam. Kita kena ambil yang ini. Bila ambil yang ini, bawa dah ada usaha. Itu pasal bila seseorang kita tengok kalau tak ikut. Dari ikutnya psikologi barat ajar. Muka macam ini. Muka dalam keadaan orang bimbang ni. Mana bimbang apa mana. Padahal dia bukan agak bimbang. Kita dalam kosong dia dengan Allah hati. Ya Allah. Kita nampak muka dia bimbang. Seperti mana para sahabat Rasulullah bila mereka dirikan solat kata Rasulullah, dia macam orang sakit muka dia. Macam orang sakit, nahan sakit tu. Sakit, dia muka dia sakit, muka dia. Mimik muka, riak muka, pada mata, pada dahi, semua nama dia sakit, nahan sakit. Lalu para sahabat bila pada nampaknya begitu, tetapi hati mereka, jiwa mereka sangat tenang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah berfirman ada di zikrillah tatma'innul qulub. Mereka menjadi Allah. Jiwa hati mereka tenang. Muka dia nampak macam tu. Itu pasal kita tengok ada ustaz-ustaz mentegur. Kita kalau solat dia relax lah, tenang lah. Itu buku memang begitu-begitu. Kata ulama kita tak kisah tu macam mana dia bersengih, asalkan hati dia menjiwai sesat. Kita tengok orang yang bertarung,
Sekarang baik lagi dia perempuan. Kan muka dia sikit sana, mulut pun sikit. Muka dah tak cantik dah. Tapi bacaannya luar biasa. Contoh orang baca Quran, kalau contoh orang yang ni tengok muka Ziana di sini. Tak cantik lah bila dia nyanyi. Sebab apa muka dia sini sana, sini. Tapi sedap. Contoh macam Jamal Abdillah tu, dia nyanyi. Muka dia sini sana, tutup mata sekejap, buka mata. Kita tengok tak tenang orang ni. Tapi sedap. Contoh saja. Contoh. Lalu dari Islam, tak, Nabi kata, lain. Tak masuk. Hati seseorang yang senang mengingati Allah, kadang-kadang kita muka dia tengok tutup hujat, tapi dia sedang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu psikologi Islam. Psikologi Islam ajar begitu. Tak boleh bawa yang barat disebabkan sekolah-sekolah semua cikgu-cikgu konseling dia semua pakai psikologi barat. Bahkan dia belajar, kalau itu tipu dia tahu dah tu. Dan Islam tak boleh, kena Islam kena dia belajar husnuzan. Kalau betul dia tipu, itu dia dengan Allah, kata kita. Sebab apa tipu itu biarkan diri dia, kata kita. Hakikat orang yang tipu itu menipu diri dia, bukan tipu kita. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran gitu. Yuqatiluna Allah wal-ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak tipu Allah, nak tipu Rasul, tipu orang beriman. Hakikatnya mereka tak dapat nak tipu, makna tak memberi kesan kepada Allah, Rasul, orang beriman. Mereka tipu itu kembali atas diri mereka. Walaupun tidak tersebut, tapi mereka tak sedar. Jadi berapa kita nak bimbang orang tipu kita? Tak payah bimbang disebabkan tak memberi kesan kepada kita. Orang yang tak pental berucap sebenarnya dia tipu je. Tak memberi kesan sebenarnya. Kesan sebab bila kita rasa memberi kesan, ya. Tapi pada hakikat dalam agama mengajar kita tak memberi kesan. Sebab Allah pun beritahu tak memberi kesan kepada kamu. Kecuali kalau kamu tak beriman, yang memberi kesan. So Allah kata, yukhadi'una Allah wal-ladzina amanu. Allah maksudnya Rasul untuk orang beriman tak memberi kesan. Ini menunjukkan kalau orang tipu memberi kesan, apa maksud kita bukan orang beriman lagi. Dan yang terakhir, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahawasanya seperti mana diriwayatkan daripada satu ulama besar yang terdahulu, Qadhi Ibn Ma'ruf radhiyallahu anhu, dia kata, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Bukan sedikit. Musuh, dia pasti musuh, takkan berubah. Tetapi sahabat, dia berubah. Lebih berhati-hati. Mengapa agaknya? Kerana ada di antara mereka mengambil di kesempatan atas persahabatan. Seperti mana contoh bersahabat, tengok kawan kita ni duit banyak, lalu kawan yang lain pun makin duit, dan sekali tak bayar. Musuh tak pinjam duit dengan kita, sahabat pinjam duit tapi tak bayar. Salah satu contoh. Jadi betul dia kata, berhati-hatilah kamu dengan sahabat kamu 1000 kali, dengan musuh sekali sudah. Akhirnya untuk sahabat sempat hutang lebih hutang. Bahkan dia hutang kita minta pula dia marah. Betul. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia akan lebih tahu bagaimana untuk menyakiti jadi musuh pula. Bila jadi musuh, yang akan berubah 360 darjah. Maksudnya di sini, dia dah tahu kita siapa. Lalu dia tahu macam mana nak makan kita. Sebab dia dah bertukar menjadi musuh. Bila bertukar menjadi musuh, maka hilang persahabatan pada hakikat persahabatan mendatang. Dia mengambil kesempatan. Jadi itu yang diingat buat Imam Al-Ghazali dan Imam Qadhi. Wallahu ta'ala. Jadi insyaAllah kita doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala
berganti setiap apa yang kita belajar dalam itu juga. InsyaAllah kajian kita akan datang dari kitab Al-Hikam. Di mana kitab Al-Hikam adalah salah satu daripada kitab turas pewarisannya Nusantara kita. Bahkan dikatakan bahawasanya semua kepada ulama tasawuf kita di Nusantara, kesempurnaan tasawuf kamu mesti dari Al-Hikam. Sebab itu adalah pewarisan bagi ulama-ulama Nusantara. Mungkin kita tak belajar semua, tapi jangan sampai tak pernah tak belajar kita Al-Hikam Ibn Atha'illah. Kerana apa kitabnya kembali daripada aqidatul Islam, aqidah sunnah wal jamaah dan syariatul Islamiyah yang sangat tepat. Cuma dia uraikan secara hikam. Hikam ni kata-kata hikmah. Lalu perlu diuraikan kata-kata dia, disyarahkan kata-kata. Tapi apa yang disebutkan tadi, hikam ni, kata-kata hikmah, semua adalah dasar di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan syariatul Islamiyah. Seperti mana contoh yang mudah. Sehingga dapat ulama menyatakan daripada apa yang disebut disyarahkan adalah segala apa yang kamu lakukan baik dan buruk tidak memberi kesan. Maksudnya kamu taat kepada Allah ataupun tidak memberi kesan kepada Allah, kerana Allah tidak berhajat pada kebaikan dan keburukan. Soalan kita untuk Allah benar, tapi Allah tak berhajat dan dengan soalan kamu Islam dan mukmin insya-Allah, tapi Allah tak berhajat dan Islam dan mukmin kamu disebabkan dia tak berhajat dengan kamu, dia perintah. Bila kamu lakukan perintah untuk kamu, in ahsantum ahsantum li anfusikum, segala kebaikan yang kamu lakukan untuk kamu dulu. Wa in ahsantum falaha, kalau sekian tidak maka kembali untuk kamu juga. Ya. Untuk Allah tidak ada, disebabkan Allah sempurna. Itu salah satu yang betul atas landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh yang lain, segala yang ditetapkan oleh Allah antara lima bijaksana Allah dan keadilannya. Tetapi bukan satu kewajiban bagi Allah apabila Allah mencipta menetapkan sesuatu, mesti wajib ikut keadilannya. Wajib dah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh Allah bagi kita makan, adakah wajib Allah bagi kita makan? Tidak. Harus. Kita puasa. Barang siapa tak boleh puasa, maka dia boleh ganti waktu yang lain ataupun yang lain dia kena bayar fidyah. Cuma Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kita ganti puasa, fidyah, itu bukan satu kewajiban bagi Allah. Harus pada Allah minta. Apabila kita bermusafir, lalu kita boleh mengkosongkan solat rakaat di dua. Tapi bukan satu kewajiban Allah perintah demikian. Tak boleh kata wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, ini syarat-syarat dan al-hikam. Sama ada Allah nak memberi maaf ataupun Allah nak maafkan, bukan kewajiban bagi Allah. Apa maksudnya? Allah memasukkan hamba-Nya ke dalam surga, bukan satu kewajiban. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana harus dia nak rida, harus dia nak rahmati, bukan satu kewajiban. Disebabkan ada di antara kita belajar, Allah mesti bertindak melalui keadilannya. Allah mesti bagi kita makan. Lalu kita soal tanya, wajib ke? Wajiblah sebagai Tuhan. Itu macam Mu'tazilah, bukan ada sunnah. Itu yang perlu kita belajar. Jadi itu insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.